Aku tahu tajuk kali ni agak hangat dan kontroversi. Disclaimer, aku tak pernah simpan dendam pun kat mana-mana pihak. Aku just termenung kat meja aku sekarang ni tengah fikir nak cerita pasal apa. Lepas tu, lecturer aku. Wan, tak baiklah lecturer tu kan cikgu. Kenapa nak buruk-burukkan nama dia? Diam! Yes, betul. Pekerjaan cikgu ni memang satu pekerjaan yang mulia. Aku takkan suruh korang mengata benda yang buruk pasal cikgu-cikgu korang. Nanti tak berkat ilmu korang baru korang tahu. Saya tak halal ilmu yang saya bagi kat awak. Hello? Ya. Okey. Mak saya cakap dia tak halal duit PIBG. Tapi dalam kes aku ni, lecturer ni dia bukan ajar aku pun. Dia cuma pantau aktiviti sukarelawan yang kita orang buat. Lepas tu bagi markah. Tu je lah kerja dia. Lagipun aku takkan sebut pun nama dia. Dan aku rasa dia tak kenal aku kot. Kisah ni bermula masa aku dengan member aku nak cari kelas untuk subjek co-curriculum kita orang. Nak cari kelas subjek co-curriculum ni kena cepat sebab subjek-subjek yang best memang kelas aku keras. Subjek macam belajar memasak, tengok wayang, kelas robotik, kelas daki gunung. Itu semua memang subjek yang laku keras lah dekat uni aku. Dan aku masa tu terlambat nak daftar kelas. Jadi aku join je mana-mana kelas yang kosong. Iaitu kelas sukarelawan. Sebenarnya aku dapat khabar angin yang negatif lah pasal lecturer kelas ni. Tapi aku nak sedarkan hati aku just cakap, okay, best kot. Best kot. Kan? InsyaAllah best, insyaAllah. Sebab dia macam sukarelawan kan. Banyak benda kita boleh buat. Dan kat kelas ni lah kali pertama aku kenal dengan Puan Karen. Puan Karen ni kita tak boleh nak predict tentang mood dia. Dia boleh tiba-tiba melenting sekelip mata. Hidup dia macam didedikasikan untuk buat challenge don't let them know your next move. Okay, dalam kelas co-Q aku ni ada dalam 40 orang pelajar. Dan daripada 40 orang tu 4 orang je lelaki. Yang lain semua perempuan. Okay, biar aku straight to the point lah Puan Karen ni dia seorang yang perkauman. Aku tak nak bagi tahu yang aku ni kaum apa sebab aku tak nak jadi isu nanti. Dan Puan Karen ni sangat tak suka dengan kaum yang sedang aku anuti. Tapi dia ni tak sepenuhnya perkauman. Dia macam half perkauman. Dia cuma tak suka kaum aku yang memeluk jantina yang sama dengan yang aku peluk sekarang. Aku tak nak bagi tahu jantina aku apa sebab takut nanti jadi isu. Dalam erti kata lain, kalau kau kaum sama macam aku, habislah kau. Dia memang akan benci gila-gila kat kau. Tapi kalau kau perempuan, dia okey je. Dan dia selalu pesan kat kelas aku, kalau saya tak nampak sumbangan awak, saya akan gagalkan awak. And I'm not afraid to do so. Pernah satu kali ni dia suruh salah seorang daripada kelas kita orang untuk tutup lampu. Sebab masa tu cerah sangat, dia tak boleh nampak apa yang projektor tu tunjuk. So disebabkan masa tu aku dekat dengan switch lampu, jadi aku yang kena tutup lampu. Lepas tu dia suruh buka balik sebab dia nak cari spek mata dia. Sebab masa tu gelap. Jadi aku pun buka lah balik. Lepas tu bila dia dah jumpa spek mata dia, dia pakai spek mata dia. Dan dia still cakap dia tak nampak. Dah aku pula dengar dia tak nampak, aku pun tutup lah balik lampu. Lepas tu dia marah aku. Ayo, lampu pun you mau main kah? Aku tak faham lah. Dan Puan Karen ni agak kerap lah cerita pasal pengalaman buruk dia dengan kaum dan jantina yang sama dengan aku. Dia cerita pasal masalah-masalah yang dia selalu hadap dengan kaum dan jantina yang sama dengan aku ni. Aku dengan member aku tu macam awkward gak setiap kali dia cerita. Sebab dalam kelas tu aku dengan dia je yang mewarisi kaum dan jantina yang Puan Karen tu cerita. Aku rasa dia cakap pasal kau tu. Tapi mula-mula tu aku macam husnuzon je lah kan. Mungkin dia just nak cerita pasal pengalaman hidup dia. Tapi aku start nampak dia tak suka aku masa satu hari ni. Masa tu nak tanda tangan kehadiran. Dia panggil seorang demi seorang ke depan untuk sign. Dan aku cakap orang-orang sebelum aku elok je dia sembang. Tak ada nak tengking-tengking, tak ada nak baling-baling barang apa semua. Tapi bila aku sampai je, dia campak buku tu kat aku. Pasal aku pun biar je lah kan. Pasal aku macam gelabah tak jumpa nama aku. Aku cakap lah kat dia nama aku tak ada. Lepas tu dia bengang. Dia selak muka surat sebelah. Lepas tu dia ketuk-ketuk muka surat tu kuat-kuat. Aku rasa tu macam, kenapa nampak macam penat ni? Try makan ni. Rehat sebentar bersama KitKat. Tak ada. Aku pun tak tahu kenapa dia nampak aku je dia terus bad mood. Lepas tu aku pun duduklah balik tempat aku. Lepas tu dia pun bagi briefing tentang next class punya aktiviti. Next class punya aktiviti, dia suruh setiap orang tunjuk bakat masing-masing kat depan kelas untuk dapat markah lebih. Aku dengan member aku ni bakat tak adalah sangat. Setakat nak lodah Halio tarik balik tu boleh lah. Lepas tu dia suruh siapa-siapa nak jadi volunteer untuk mula dulu. Dan masa tu aku ingat lagi peserta terawal yang tunjuk bakat. On the spot. Dia je cerita yang dia orang susah dari kampung. Nak keluar dari kampung dia tu kena naik sampan lah apalah bla bla bla. Okey sedih. Tapi bakatnya mana bakat-bakat? Dan yang pelik, Puan Karen tu bagi markah penuh dekat dia. Mungkin dia dapat markah sebab pandai bercerita lah kot kan. Lepas tu datanglah lagi seorang perempuan ni. Entahlah dia fikir macam, wah senangnya dapat markah main cerita-cerita je. Nak cubalah. Lepas tu dia buat benda yang sama macam yang perempuan first tu buat. Cerita pasal diri dia. At least perempuan tadi cerita dia sedih lah juga. Tapi dia ni cerita macam, hai, nama saya Siti Bakoba. Saya suka baca buku, tengok movie. Saya ada 5 adik-beradik. Baca buku, ada 5 adik-beradik. Terima kasih. Gitu je dia bagi.
Jadi Puan Karen ni tak berkenan sangat. So dia bagi amaran, awak nak tunjuk bakat, tunjuk betul-betul Jangan setakat bagi intro pasal diri sendiri saja. Saya takkan bagi markah penuh kalau macam buat macam tu, kata Puan Karen. Aku macam, sudah. Aku ni dah lah seorang yang hampir introvert, nak kena tunjuk bakat pula dah. Bakat pula tak ada. Kalau aku nyanyi nanti memalukan diri sendiri lah pula. So aku fikir, tiba-tiba aku teringat, masa aku tingkatan 2, aku, Rizwan Ahmad, merupakan seorang ahli silap mata yang tersohor dekat sekolah aku dulu. Jadi mungkin inilah masanya untuk aku buat comeback. Puan Karen, kau akan kagum dengan aku lepas ni. Sai!